moratorium politik itu tidak berjalan dua hala, di mana Perdana Menteri menggunakan menawarkan jawatan-jawatan untuk mengukuhkan kedudukannya. Mereka yang berada di tampuk kuasa itu menggunakan jawatan itu untuk mencatur ataupun untuk mengukuhkan kedudukan politik, maka gencatan itu, moratorium itu sukar untuk nak berlangsung, sukar untuk nak berlaku. Sebab dia menjadi suatu moratorium yang tidak seimbang, tidak adil. Di satu pihak tidak boleh berpolitik, di satu pihak lagi menggunakan alasan pandemik dan kemudian menggunakan segala aturan-aturan PKP dan sebagainya untuk menyekat dan untuk mengukuhkan, menumpukan kekuasaan. Jadi ini bukan suatu proses yang adil. Baik, itu di satu pihak lah yang saya masukkan berkenaan dengan moratorium. Tetapi untuk kita melangkah ke hadapan berkenaan dengan bagaimanakah ahli-ahli parlimen, ahli-ahli kabinet yang kita inginkan, sudah tentulah pertamanya bagi saya apa yang disenaraikan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, ia adalah suatu kabinet yang terlalu besar. Saya tidaklah nak pertikaikan satu persatu seorang dan seorang itu. Bagi saya, siapa pun yang mengisi portfolio, saya tidak ada isu. Cuma saya mengharapkan ketika mana negara sedang berhadapan dengan krisis yang begitu besar, kita seharusnya menumpukan segala usaha ke atas menyelesaikan krisis itu. Jadi kita tidak perlu portfolio yang tidak begitu penting itu tidak perlu sepatutnya. Dan bagi masyarakat, bagi saya melihat bahawa hanya satu penjelasan mengapa kerajaan memiliki portfolio yang sedemikian besar sedangkan negara kita tidaklah sebesar mana, iaitu bahawa ini adalah suatu timbal balik politik juga. Sekali lagi saya nyatakan, inilah di mana moratorium politik itu tidak berjalan dua hala, di mana Perdana Menteri menggunakan menawarkan jawatan-jawatan untuk mengukuhkan kedudukannya, dan beliau perlu menawarkan jawatan-jawatan ini, perlu mewujudkan portfolio yang begitu besar ini supaya mendapat timbal balik sokongan itu, mengukuhkan kedudukannya dan sebagainya. Jadi apa yang bagi saya, yang saya mengharapkan ialah pertamanya, kabinet itu tidak perlu besar, dia sepatutnya kabinet yang kecil dengan portfolio yang perlu sahaja dan diisi oleh mereka yang bersih, mereka yang track recordnya sekurang-kurangnya lah tidak ada kes-kes mahkamah yang masih bersangkut dan sebagainya.